alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منها رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله العظيم. Tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, alhamdulillah malam ini kita bersama lagi dalam ruangan Salam Husnul Khatimah. Tuan-tuan, ini ruangan Salam Husnul Khatimah. Malam ni tak silap saya, staf saya kata malam ini adalah malam yang 179. 179 kita bersiaran dengan sokongan dan dukungan daripada followers, likers, livers. Alhamdulillah kita terus bersiaran dan kita nampak tuan-tuan dan puan daripada hari ke hari sokongan daripada tuan-tuan dan puan begitu hebat. Jadi tuan-tuan tolong lagi, kita nak tambah lagi. Share and like and share, like and share, like and share, like and share. Tuan-tuan tagkan kawan kita, tagkan kawan kita. Gunakan tuan-tuan ruang yang ada dalam komen itu, tagkan kawan kita tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Seramai mungkin tuan-tuan like and share, like and share. Yang disebutkan, saya tu sebutkan para cendekiawan yang menyertai program kita mengatakan kalau dapat kita satu aja kita share, like and share seorang saja, tag seorang saja, itu pun sudah membuka satu ruang pintu syurga kepada kita kerana kita menyampaikan kalimat kebesaran Allah melalui usaha dakwah sedikit yang kita jalankan. Kami bercakap, para panelis bercakap dan tuan-tuan yang menonton seluruhnya pahala mengalir kepada kita semua insya-Allah tuan-tuan dan puan. Sedikit usaha kita, sama ada perkataan, sama ada perbuatan, sama ada tangan, apapun yang dilakukan dalam panca indera kita, seluruhnya akan dicatat oleh malaikat yang mendekatkan kita ke pintu syurga Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan yang mati sekalian, yang kita nak bincang pada malam ni tuan-tuan, tajuknya yang sangat dekat kepada tuan-tuan dan dekat kepada saya. Dan tajuknya ini tuan-tuan dan puan insya-Allah merupakan satu realiti dalam masyarakat. Apa dia? Adik-beradik tidak ngam, adik-beradik tidak ngam, adik-beradik tidak mesra, adik-beradik berjauhan, hati berjauhan, fizikalnya berjauhan, emosinya berjauhan, spiritualnya berjauhan, kemanusiaannya berjauhan. Tuan-tuan dan puan, inilah yang kita nak bincangkan dan apa kesannya kepada generasi pengganti kita yang akan datang. Kalau saling tuan berantakan di antara kita, saling berselisih faham di antara kita, saling pulau memulau di antara kita, saling tidak menunjukkan sifat kemesraan kepada kita, tuan-tuan dan puan, apa jadi kepada generasi pengganti yang akan datang? Inilah persoalannya yang kita nak bincang pada malam ini. Pembincang-pembincang ni yang pertama tuan-tuan dan puan ialah Al-Fadhil Ustaz Ernest Sinaga. Atau Sinaga tuan-tuan dan puan, insya-Allah imam masjid di wilayah Persekutuan, Masjid Jami' Tengku Abdul Aziz Shah di Sungai Penchala, Kuala Lumpur. Tuan-tuan dan puan, alhamdulillah dah lama menjadi imam, lebih 20 tahun menjadi imam di situ tuan-tuan dan puan. Alhamdulillah. Pada masa yang sama bergerak daripada masjid ke masjid, surau ke surau dan memberikan program-program, menyertai berbagai program dakwah, dan seorang agamawan dan seorang ilmuwan insya-Allah yang dapat menyuntik semangat dan kekuatan ilmu kepada kita pada malam ini. Dan tuan-tuan dan puan, juga kita ada Ustazah Dina Ahmad yang akan menjadi pembicara yang kedua. Ustazah Dina Ahmad ni rasa saya kali ini kali yang kedua beliau muncul dalam program kita. Dan yang pertama kali muncul tuan-tuan, Ustazah Faizah Abbas. Faizah Abbas pertama kali muncul pada malam ini tuan-tuan dan puan. Insya-Allah Ustazah Faizah akan menjadi pembicara yang ketiga insya-Allah. Tuan-tuan dan puan sebagai memulakan kepada perbincangan kita ni. Perbincangan ni santai-santai tuan-tuan, tajuknya pun santai-santai. Kita harap dalam kesantaian itu sesuatu akan lekat dalam pemikiran, akan turun dalam hati, mengalir dalam darah daging kita. Ada kekuatan kepada kita semua untuk menyatukan keluarga yang menjadi unit terkecil dalam masyarakat, terkecil bahkan terpenting. Dan akhirnya saya nak menyebutkan tuan-tuan, tak ada agama dalam dunia ni, tak ada agama. Saya dah baca, saya dah buat comparative religion, tengok tuan-tuan dan puan, yang mementingkan soal kekeluargaan lebih daripada agama yang namanya Islam. Inna dina indallahil Islam. Jadi kepada Al-Fadhil Ustaz Ernest Sinaga,
untuk memberikan sedikit mukadimah dalam masa 4-5 minit begitu mukadimah. Saya rasa saya nak persilakan Ustaz untuk memulakan perbincangan ini. Sila Al-Fadhil Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Tsumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Allah lagi membekalkan Islam dalam diri kita dan beristiqamahkan tauhid dalam diri kita. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini kita dapat bergabung menjurus mengambil satu tajuk yang begitu rapat dalam kehidupan kita, adik-beradik tidak ngam di dalam kehidupan, dalam keluarga. Dan saya akan kutip sepotong ayat daripada Al-Quran dalam surah Yusuf, bermula daripada ayat pertama sampai yang kelima. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima awhayna ilaik hadzal qur'ana wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Idz qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aytu ahada 'ashara kawkaba wasyamsa wal qamar ra'aytuhum li sajidin. Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka 'ala ikhwatik fayakidu laka kaida innasy syaitana lil insani 'aduwwum mubin. Ayat yang ke-8 ini akan kemuncak isi ayat ini akan saya bahaskan kemudian. Yang membawa arti tuan-tuan, alif lam mim tilka ayatul kitabil mubin. Inilah kitab yang jelas dan terang. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran ini dalam keadaan bahasa Arab supaya kamu dapat berfikir, dapat mengolah, dapat menghayati. Pada ayat yang ketiga Allah dedahkan kami mengkisahkan kepada engkau, kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahsanal qasas. Sebuah satu kisah kekeluargaan dengan yang kami wahyukan berupa Al-Quranul Karim, wa in kunta min qablihi laminal ghafilin, dan supaya mereka dari sebelum itu berada di dalam kelalaian. Isi kandungan ayat yang pertama yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, idz qala Yusuf li abihi. Ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, ya abati, wahai ayahku, inni ra'aitu, aku telah melihat ahada sya'ara kaukabah, telah melihat 11 bintang, wasyamsa, dan matahari, wal qamar, dan bulan, ra'aituhum li sajidin. Ini 11 bintang tambah matahari dan bulan telah sujud kepadaku. Apa kata bapa dia? Qala ya bunayya, kata Yaqub alaihissalam, ayah kepada Yusuf alaihissalam. Tengok tuan-tuan, ya bunayya la taksus, wahai anakku, jangan kisahkan, jangan sampaikan mimpiku ini, mimpi kamu ini kepada siapa? Ala ikhwatik, kepada saudara-saudara kamu. Fayakidu laka kaidah, nanti mereka akan buat kecelakaan. Nanti mereka akan merancang sesuatu yang tidak baik. Kenapa? Inna syaitana lil insani adu mubin. Sungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata pada manusia. Berdasarkan tajuk yang kita ambil, adik-beradik tidak ngam, saudara. Saya ada 3 faktor saya nak sampaikan. Yang pertama, kerana faktor kehidupan kita masa kecil. Itu yang pertama. Dan yang kedua, menyebabkan soal tahap nilai sosial kita. Dan yang ketiga, soal tahap nilai soal keilmuan. Ketiga faktor ini penyebab kadang-kadang ada sesuatu yang perlu kita perbaiki di situ. Perlu sangat kita baiki. Maka oleh kerana itulah, satu sifat keadaan manusia, nilai kecemburuannya tinggi. Kemudian agamanya kurang. Kemudian yang ketiga, dia suka mengambil tindakan yang akhirnya melewati soal nilai-nilai yang tidak ditinggalkan oleh Islam. Oleh kerana itulah tuan-tuan, sejak zaman sejarahnya lagi Islam ini telah membawa satu kisah yang kita ambil hari ini, soal nilai kekeluargaan sudah ada nilai kecederaannya. Sebab yang pertama, kerana faktor-faktor kelebihannya, faktor kecemburuannya,
kemudian faktor soal tidak menyenang kepada sesuatu, dan ini akan kita bahaskan kemudian. Sebagai mukaddimah ayat surah Yusuf ayat yang pertama sampai kelima, sebagai satu mukaddimah untuk saya ketengahkan sebagai satu pembahasan kita bersama. Sekian saja dulu Ustaz. Terima kasih. Alhamdulillah tuan-tuan dengan membaca surah Yusuf tadi. Tuan-tuan sebagai mukaddimah kepada perbincangan kita dan diterangkan, dipanjangkan sedikit tuan-tuan dan puan, sudah tentulah menggambarkan betapa institusi keluarga, betapa silaturahim merupakan tiang seri, merupakan akar tunjang kepada mana-mana keluarga, termasuk keluarga orang Islam, keluarga saudara, keluarga saudari, keluarga para penonton seluruhnya tuan-tuan dan puan. Dan disebutkan tuan-tuan dan puan satu anugerah besar. Keluarga ini merupakan satu anugerah besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Jagalah anugerah ini, perkokohkan anugerah ini, perkuatkan anugerah ini. Tuan-tuan dan puan, siramilah anugerah ini supaya dia bercambah, berbunga, berputik dan berbuah, insya-Allah dapat dinikmati oleh seluruh ahli keluarga. Para penonton dan hadirin sekalian, saya nak pergi kepada Ustazah Dina Ahmad yang kali ini merupakan kali yang kedua agaknya munculnya dalam program ini, tuan-tuan dan puan. Pepatah Melayu, tuan-tuan cuba tengok pepatah Melayu ataupun peribahasa Melayu menyebutkan tentang adik-beradik ini. Pertama dia kata, cari-cari bulu ayam, lama-lama bercantum juga. Tuan-tuan dan puan, dalam tuan-tuan. Bulu ayam tu, kalau anak-anak kita yang tak pernah tengok ayam, tak pernah tengok bulu ayam, ayam hidup ni, anak kita tahu ayam daripada supermarket, ayam daripada tempat yang dah disembelih, ayam nampaknya sudah dipotong-potong datang ke rumah kita. Tapi bulu ayam, tuan-tuan, ambil bulu ayam, terutama bulu ayam yang besar sikit tu, bulu ayam daripada punggung dan sebagainya, kita cari kan. Lurut lepas tu, bertemu balik dia, tuan-tuan dan puan. Satu lagi peribahasa, air dicincang tidak akan putus. Cincanglah air. Pakailah pedang, pakailah parang, pakailah lembing. Tak akan putus, tuan-tuan. Begitulah pepatah Melayu, tuan-tuan. Dan ini Islamik, tuan-tuan dan puan. Orang Melayu yang telah menginventkan peribahasa ini sesungguhnya sudah pemikiran yang sangat Islamik, sesuai dengan kehendak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dilapaskan kepada kita. La ini yang namanya tuan-tuan, la yadkhulul jannah qati, la yadkhulul jannah qati. Tidak akan masuk syurga mereka yang memutuskan silaturahim. Tuan-tuan dan puan, saya nak pergi kepada Ustazah Dina. Jadi dalam keadaan Melayu, orang Islam terutamanya Ustazah Dina, kita tengok tadi tentang kita hendakkan satu kesatuan, tapi kita tengokkan perpecahan berlaku. Dalam pengalaman sendiri, dalam observasi Ustazah Dina, macam mana tentang perpecahan dalam keluarga, bukan masyarakat ni, dalam keluarga, unit-unit keluarga kita. Bila saya ketengahkan tadi tentang bagaimana orang Melayu sendiri melihat pentingnya kesatuan keluarga itu. Sila, Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin bijahi khatamil anbiya'i wal mursalin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa dina ila siratal mustaqim. Amma ba'd. Terima kasih kepada Datuk. Terima kasihlah jemput untuk kali yang kedua, alhamdulillah. Baik, Ustaz Etis yang saya hormati, dan juga Ustazah Faizah Abbas, Ustazah, ya. Baik, jadi seperti yang telah dibincangkan daripada awal tadi, saya suka dengan apa yang Ustaz Ernest bagi tahu tu. Saya catat banyak walaupun sekejap Ustaz Ernest cakap tadi tu, saya catat banyak, alhamdulillah. Ya, baik, jadi seperti mana yang telah bahaskan oleh Ustaz Ernest tadi, telah disampaikan oleh Ustaz tadi. Adik-beradik tak ngam ni ada 3 kan. Kadang-kadang sebab kehidupan masa kecil. Dia macam ni, daripada pengalaman saya, sebab Datuk tanya pasal pengalaman tadi kan. Saya banyak terlibat dengan buat coaching untuk macam-macam isu keluarga ada, isu pasangan ada, dan macam-macam isu ni bila datang isu keluarga, kebanyakan yang ada masalah adik-beradik tak ngam ni, antaranya yang pertama yang Ustaz ini sebut tadi, iaitu sebab kehidupan masa kecil kan, benda yang dibawa-bawa, macam tak move on macam tu
Kan? Jadi waktu kecil dulu ada macam-macam cerita, ada macam-macam pengalaman. Jadi pengalaman-pengalaman yang dulu masih lagi dibawa sampai sekarang contohnya. Kan? Baik, jadi menyebabkan sampai hari ni bila ada jadi krisis apa-apa sikit-sikit pun nak dicerita balik yang dulu-dulu. Kan? Baik, jadi bagi saya macam ni kita melihat setiap orang itu ada potensi, ada kemampuan untuk berubah. Dan dia boleh berubah split second. Ya, maksudnya kalau yang tadi tu lain, yang sekarang dia lain. Yang tadi dia tak marah, sekarang tiba-tiba dia boleh marah, kan? Macam kalau tadi dia tak seronok, tiba-tiba dia boleh seronok. Sebab perasaan manusia ni macam tu. Ya, dia boleh berubah split second. Ya, jadi bila setiap kali kita berjumpa dengan siapa-siapalah adik-beradik kita khasnya, dalam hari ni kita cerita topik kita adalah adik-beradik. Setiap kali kita jumpa, kita nak expect bahawa dia berubah. Ya, dia bukan hari tu yang kita jumpa. Kita nak terima dia hari ni, siapa dia hari ni. Bukan siapa dia yang hari tu. Kan? Baik, jadi kita tak nak cerita pasal apa yang dah berlalu. Cukup apa yang dah berlalu. Kan? Jadi bila kita asyik nak bawa cerita-cerita hak lama tu, kan? Kita nak bawa balik main sampai hari ni. Kan? Nak bawa semua nak timbun-timbun sampai hari ni, itu yang menyebabkan kadang-kadang hati kita ni susah nak dipuaskan sebenarnya. Kan? Orang susah nak puaskan hati kita lah sebab kita ni nak orang ni macam tu, kakak kita kena macam ni, adik kita kena macam tu, kan? Baik, jadi menyebabkan kita jadi susah. Kita nak perbalahan tu akan dibawa-bawa sampai sekarang. Kan? Contoh lain ada juga cerita pasal bukan masa kecil tapi waktu dah dewasa. Adalah jadi krisis-krisis sikit tapi nak dibesar-besarkan. Kan? Benda yang simple-simple kita simple-simplekan je lah. Tak payah kita nak bawa besar-besar. Kan? Baik, jadi benda yang berlalu, biarkan berlalu. Macam mana yang Datuk sebut tadi kan, peribahasa orang Melayu ni ada banyak. Satu dia tu kembang bertaut tu, Datuk? Ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hidup berlalu, kembang bertaut, kan? Hidup berlalu, kembang bertaut. Apa saja isu apa pun jadi kan, bila dia berlalu maka bertautlah semula. Kan, lupakan yang dulu. Setiap kali jadi pergaduhan apa, jangan sebut balik yang dulu. Kan, yang dululah. Ya, yang sekarang ni yang sekarang. Baik, saya nak berhenti setakat tu dulu untuk yang kali pertama ni, Datuk. Terima kasih, Datuk. Masya-Allah, tuan-tuan ya. Apa yang disebutkan tadi ialah kehidupan yang masa lalu. Ditekankan oleh ya Ustazah Dina ni. Jangan yang lalu tu dibawa-bawa, peristiwa lalu dibawa-bawa, masalah lalu dibawa-bawa. Hal-hal kecil masa lalu, tuan-tuan, dibawa flashback. Itu tidak menolong, kata dia. Kita kena pandang hari ini dan pandang masa depan. Pandang hari ini, pandang masa depan. Untuk menyatukan keluarga kita. Unit yang terpenting, yang terindah dalam kehidupan manusia. Saya nak beralih kepada Ustazah Faizah. Ustazah, ya, dari segi tradisi Islam, ya, Nabi Muhammad SAW dalam hijrahnya daripada Mekah ke Madinah, sampai di pinggir kota Madinah, tak masuk lagi dalam kota Madinah tu, pinggir. Nabi belum meletakkan kakinya, belum menjejak lagi bumi Madinah yang suci dengan kaki baginda yang suci. Masih di atas kenderaannya dan haiwannya, ada kata unta, ada kata kuda. Nabi menyebutkan kepada orang Ansar, orang Muhajirin. Dua-dua sekali, tuan-tuan. Orang Ansar, orang Muhajirin yang disatukan oleh Nabi menyambut kedatangan minit-minit yang pertama Nabi hadir di bumi Mekah, di bumi Madinah. Apa Nabi kata daripada unta dan daripada kudanya? Ayuhan nas, afshus salam wa at'imut ta'am, wassilul arham, wasallu bil laili wan nasu niyam, tadkhulul jannata bisalam. Antaranya 4 perkara tu, tuan-tuan, menyentuh tentang silaturahim. Silaturahim. Wahai orang Madinah, wahai orang Ansar, wahai orang Muhajirin, silaturahim, 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 silaturahim. Dan dalam hadis terlalu banyak hadis yang menekankan tentang silaturahim, silaturahim. Tak masuk syurga orang yang memutuskan silaturahim. Tak ada akan dapat keberkatan dalam hidup orang yang mengecilkan tentang faktor silaturahim. Jadi dalam tradisi Islam, saya nak pergi kepada Ustazah Faizah ya. Dalam tradisi Islam ni, macam apa, kenapa agaknya Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran dan melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu mementingkan sangat persoalan silaturahim ini, hubungan antara keluarga, adik-beradik,
keluarga yang terdekat. Tuan-tuan, kenapa sangat-sangat ditekankan? Sila Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Jadi insyaAllah menjawab persoalan yang ditujukan tadi adalah ia berkaitan bagaimana silaturahim ni sebenarnya sangat penting dipupuk dalam sesebuah keluarga. Sebenarnya didikan silaturahim ini sepatutnya diwujudkan sejak dari kecil lagi. Hubungan adik-beradik perlu dititik beratkan. Antara contohnya macam mana adik-beradik itu perlu ada rasa, kita kena wujudkan rasa kasih sayang dalam hati, dalam jiwa setiap anak. Rasa kasih sayang, rasa toleransi, sifat sabar, sifat redha, tolong menolong, saling nasihat menasihati dan juga rasa hormat menghormati dalam adik-beradik. Dan ini yang saya tekankan dalam keluarga saya sendiri, yang mana silaturahim ni tidak akan berjaya dibina kalau tidak dipupuk sedari awal anak-anak tu. Jadi sebenarnya silaturahim ni kita dah ajar anak kita daripada awal. Contohnya dari segi makan. Okey, banyak mana kita masak hari tu, banyak tu lah kita akan cakap dengan anak kita, kita ambil seorang sikit. Dan sebagai ibu adalah pencetus. Okey, pencetus dalam keluarga untuk membina kepada silaturahim itu berjaya atau tidak. Jadi dari segi makan lagi kita didik anak-anak seorang sikit. Ada 6 orang anak, kita bagi seorang sikit. Di situlah kita akan letak kita berkongsi, kita sama-sama susah, kita sama-sama rasa seorang sedikit. Jadi kat situ kita kena pupuk daripada awal bagi mencetuskan silaturahim itu sentiasa dapat kita teruskan dalam keluarga kita. Kita istiqamah mendidik anak-anak kita untuk membentuk silaturahim. Kalau kita berbalik kepada sirah Rasulullah tadi, dalam sirah Nabi tu, Nabi berhijrah, hijrah Nabi ke Madinah tu Nabi mempersaudarakan antara orang Mekah dengan orang Madinah. Kenapa Nabi buat begitu? Kerana hadis Nabi ada sebut. Okey, silaturahim ini kalau siapa yang memutuskannya ada ancaman daripada Allah Ta'ala. Hukumnya adalah orang yang memutuskan silaturahim ni akan ditimpa dosa besar. Jadi bila kita ada rasa takut untuk melakukan dosa, silaturahim tu kita anggap macam satu benda yang berharga dalam kehidupan keluarga kita. Akan mendapat laknat daripada surah Muhammad ayat 22 hingga 23. Dan ayat surah Muhammad itu menjelaskan bahawa takutlah kepada Allah untuk tidak memutuskan silaturahim. Dan silaturahim ini sebenarnya dia boleh memberi kekuatan dalam keluarga kita. Jadi datanglah apa saja ujian. Kalau contohlah, kalau ibu bapa kita meninggal dunia, datang apa segala ujian, isu harta, isu apa lagi, apa yang berkaitan dengan kehidupan dan keluarga ni, kita akan dapat tangani kerana silaturahim tu kuat. Silaturahim atas keimanan. Kasih sayang diselami dengan keimanan, dengan ketakwaan. Bukan kasih sayang yang tidak ada apa-apa. Bukan kasih sayang adik-beradik kerana dia harta, kerana adik kita pandai, kerana ada selain daripada iman lah. Itu dari segi cubalah menjawab persoalan daripada Dato' Doktor tadi. Alhamdulillah, Masya Allah. Dah menjawab sangat dah Ustazah. Bagus. Tuan-tuan dan puan, apa yang Ustazah sebut tadi tuan-tuan tentang pentingnya dipupuk. Saya suka perkataan pupuk. Pupuk tu maknanya diasuh, pupuk maknanya dididik, pupuk maknanya ditarbiyah. Awal-awal lagi. Bahkan tuan-tuan kalau kita tengok budak-budak main 1 tahun, 2 tahun, tuan-tuan dan puan, dia mainkan kerana tunjukkan selfishness. Bila orang datang, sepupunya datang, mainan yang dia tak pernah pegang, dia mula pegang. Dia mula ambil balik. Dia menangis kalau misalnya mainan-mainan dia diusik oleh orang lain. Tuan-tuan dan puan, itu sudah membayangkan gara-gara tuan-tuan tentang silaturahim antara sepupu dan sebagainya. Tapi kalau itu tidak dipupuk tuan-tuan dan puan, mak bapak tidak pandai, ibu dikatakan tadi menjadi ejen yang pertama tuan-tuan untuk memupuk tali silaturahim supaya adik-beradik, supaya sepupu, supaya seluruhnya tuan-tuan hidup dalam suasana kohesif, suasana understanding, suasana sepakat antara mereka untuk menjunjung perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan, saya nak pergi balik kepada Ustaz Ernest. Ustaz, tujuan keluarga tidak lain dan tidak bukan untuk dapatkan redha Allah.
Tujuan keluarga tidak lain dan tidak bukan untuk menentukan setiap ahli keluarga tunduk kepada titah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap keluarga, tuan-tuan, setiap ahli keluarga mesti memberi satu khidmat yang terbaik kepada agama Allah dalam apa bentuk pun, menyumbang kepada agama Allah, sumbang untuk meletakkan agama Allah ke mercunya. Setiap keluarga, tuan-tuan dan puan, insya-Allah mesti menentukan bukan saja berjaya hidup di dunia, tetapi berjaya hidup di akhirat. Maknanya fikir akhirat, fikir akhirat, fikir akhirat. Dalam fikir akhirat inilah solat bersama, puasa bersama, melawat bersama, ziarah bersama. Saya nak pergi kepada Ustaz Ernest. Ustaz dia, macam mana Islam nak bina keluarga tu, penyatuan keluarga itu sangat-sangat ditekankan. Dan ayat yang Ustaz baca dalam surah Yusuf tadi, gambaran-gambaran macam mana kehidupan Nabi Yusuf AS, tuan-tuan dan puan, bersama dengan adik-beradiknya. Tuan-tuan dan puan, kalau dapat Ustaz dalam masa 5 minit ini, Ustaz berikan sikit coretan mengenai tentang hal silaturahim dalam konteks keluarga yang saya sebutkan tadi. Sila Ustaz. Ya. Persoalan kehidupan kita memang kita tidak lari kalau berdasarkan kepada ujung ayat ini. Inna syaitana lil insani adu mubin. Setan ini adalah musuh yang nyata bagi manusia. Saya ketika ibu saya meninggal, kami adik-beradik ada 8 orang. Jadi kami kalau ada apa-apa itu mengadu dengan mak. Jadi mak itu akan selalu buat pengadilan. Kadang-kadang pengadilan mak itu memang bagi setengah pihak tidak menyukai, tapi kerana kita sayang dengan mak, jadi keputusan mak kita terima bulat-bulat. Sebab itu saya lihat soal nilai persaudaraan Ustaz, dia ada 3 peringkat. Pertama, waktu kita kanak-kanak, kita tak tahu apa itu keadilan, apa itu kesempurnaan, apa itu marhabah, apa itu dia yang dipanggil nak merapatkan hubungan silaturahim, apa manfaatnya, kita tak nampak Ustaz. Macam orang solat juga. Orang solat kalau tak biasa solat Ustaz, dia tak tahu solat itu apa benda. Bila dia sudah rasa sudah tua, dah rasa tak ada pilihan, tak dia solat. Jadi macam kita bersaudara Ustaz, daripada kecil, kadang-kadang mak kita atau nenek kita teramat main peranan. Satu contoh yang saya nampak ya, seorang nenek punya anak 2, 3, 4 orang. Di kalangan bapa anak-anak dia ni ada yang berjaya, ada yang tidak berjaya. Kadang-kadang nenek ni salah faham. Salah faham nenek yang anaknya berjaya, dia sayang dengan cucu dia. Sementara kalau nenek itu punya anak tidak berjaya, dia pun tidak sayang dengan cucu dia. Itu implikasi masa kecil. Bila anak-anak ini tidak ada sekolah agama dan tidak ada didikan agama, semata-mata pendidikan umum yang kita ajar, ini bibit-bibit perpecahan. Memang payah kita nak baiki keadaan. Yang ketiga, saya tengok keadaan sosial masyarakat kita. Keadaan sosial masyarakat ini teramat menyumbang. Saya nak rujuk kepada surah Yusuf kepada ayat yang ke-8 ini Ustaz. Apa? Idh qalu la Yusuf wa akhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbatun inna abana la fi dhalalim mubin. Ketika mereka saudara Yusuf dia berkata wa akhu dan kepada saudaranya ahabbu ila abina, nampaknya ayah kita ni lebih sayang kepada Yusuf. Tengok. Apa faktor mereka itu? Lebih sayang. Bila sudah lebih sayang, padahal saudara-saudara tadi itu wa nahnu usbah, sedangkan kita punya kekuatan. Inna abana la fi dhalalim mubin. Ya, sesungguhnya saya ingat bapa kita ni sesat agaknya. Tengok. Seorang anak telah memberikan penilaian fokus kepada ayah kandung sendiri. Ayah kandung sendiri, Yusuf dengan Bunyamin, mereka lain mak tapi satu ayah. Tapi ketika saat memberikan penilaian Ustaz, ini kan sejarah digambarkan. Tapi kalau kita menatap sejarah ini, bagaimana kita memperbaiki keadaan manusia supaya mereka bersilaturahim kekal, saya ada 3 poin Ustaz nak sampaikan. Yang pertama, kerana tazkurullah katsira. Ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau manusia bersaudara seperti yang ustazah sebutkan tadi, tidak dasarnya kerana Allah. Saya yakin dan percaya, bacalah apa sejarah, bacalah apa kisah, bacalah apa keadaan, mereka tidak akan berubah. Sebab yang merubah sistem persaudaraan itu Tuhan dah sebutkan. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Orang mukmin itu bersaudara Ustaz. Kalau ini dasarnya, walaupun kita ada beradik, bersepupu, ya, ada isteri, ada minantu, ada mertua, dasarnya kalau kita menggunakan iman di atas segala-galanya, fa aslih, kebaikan itu pasti akan datang. Wattaqullah, dan ketakwaan itu akan datang.
la'allakum turhamun, dengan sebab 3 faktor tadi. Kerana bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana seorang mukmin yang berwibawa di hadapan Allah, la'allakum turhamun, pasti mereka mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, Ustaz. Yang boleh saya sebutkan, kalau sejarah kita baca, ini akan menaikkan semangat kita berdendam. Tapi kalau kita lupuskan itu seluruhnya dan kembali kepada Quran dan mengingati Quran, saya yakin dan percaya benda ini akan selesai. Yang kedua, Ustaz nak sebutkan, solat. Pembinaan persaudaraan ini akan lebih langgam, akan lebih hebat, akan lebih jitu dalam kekeluargaan. Mereka akan meremehkan, mereka akan meninggalkan sifat-sifat sadengki, sifat-sifat mazmumah mereka, sifat permusuhan apabila mereka mengadu kepada Allah. Sebab bila disebutkan Ustaz perkataan inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, semuanya akan sirna. Solatku, ibadatku, ya, matiku dan hidupku kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan itu penyelesaiannya. Saya tidak nampak, Ustaz, sehebat-hebat orang bersaudara, kalau tak solat itu akan cair, akan hancur, musnah. Tapi itu dasarnya. Dan yang ketiga, dia kena sentiasa bertobat kepada Allah. Itu kunci yang pertama. Nak memupuk nilai silaturahim itu, Ustaz, kena sentiasa bertobat. Sebab dalam kita berburuk sangka dengan mak, berburuk sangka dengan ayah, berburuk sangka dengan adik-beradik. Apalagi tadi ada ustazah menyebutkan apabila tiba berbagi harta. Kita kata seorang perempuan tidak menerima ilmu faraid. Mereka nak mengatur harga tu membagi harta nak sama rata. Kadang-kadang seorang lelaki yang begitulah haknya lebih, dia mengingati Allah. Sebab kalau ini cara perdamaian, diterima cara faraid, berbagi harta sama rata, Ustaz. Dan yang saya nak sebutkan yang keempat, mesti ada rasa takut kepada Allah. Bisa ada rasa bimbang kepada Allah kalau memutuskan silah putus rahim. Yang seperti Ustaz sebutkan tadi. La yadkhulul jannata qati. Allah mengugut, Nabi mengugut manusia yang memutuskan hubungan silaturahim. Kan ada khayalnya begitu. Sebab seluruh manusia, Ustaz, seluruh agama membuat pengakuan nak masuk surga. Tapi kita ada dasar tersendiri, ya, yang mengingatkan kita masuk surga. Yang terakhir, Ustaz, saya katakan, mesti kita ada mujahadah, berjuang. Mesti ada berjuang, mesti ada semangat berjuang untuk mempertahankan nilai persaudaraan itu. Kalau tidak ada nilai-nilai itu, jangan mimpilah. Jangan mimpi kita nak bersaudara baik. Jangan mimpi kita nak duduk bersama. Jangan mimpi kita nak kenduri bersama. Jangan mimpi kita nak mengawinkan anak bersama, Ustaz. Bahkan banyak dalam tadi tip-tip yang tak elok kita lihat bahawa benda dia berlaku di kalangan ahli keluarga. Sekadar untuk poin kita yang kedua. Alhamdulillah. Masya Allah, tuan-tuan dan puan, apa yang telah disentuh oleh Ustaz tadi, ada 4-5 perkara yang sangat penting. Dan dia menyebutkan, tuan-tuan, kalau ini tidak ada dalam keluarga kita, jangan ceritalah tentang kesatuan keluarga. Jangan ceritalah tentang silaturahim. Jangan ceritalah berbaik sangka di antara kita. Apa dia tadi? Bertakwa, salat, bertaubat kepada Allah, rasa takut kepada Allah, dan akhirnya ialah mujahadah. Tuan-tuan sudah pun diterangkannya tadi dengan agaknya begitu jelas kepada kita. Sayangilah keluarga, tuan-tuan. Sayangilah keluarga. Sayangilah abang. Sayangilah kakak. Sayangilah adik. Sayangilah mak mertua. Sayangilah ayah mertua. Khususnya sayangilah ayah sendiri. Sayangilah mak sendiri, tuan-tuan dan puan. Inilah dia. Kuncinya, semuanya ketiga-tiga ahli panel mengatakan, kasih sayang, kasih sayang, kasih sayang. Dan nak dipupuk. Bahasa pupuk ni, Ustazah Faizah tadi, saya sangat seronok dengan bahasa pupuk. Dan kita boleh bincang perkataan pupuk itu sendiri. Kita boleh bincangkan apa konten kepada pupuk itu, tuan-tuan dan puan. Saya nak pergi balik kepada Ustazah Dina. Nah, kita tengok keluarga kita, terutamanya keluarga yang moden ni kan. Dia ada, bila keluarga itu dah self-sufficient, self-subsidizing, self-contained, maknanya dia sendiri. Aku dengan isteri aku, ada anak aku 6 orang. Aku ada gaji, isteri aku pun bekerja, anak aku pun bekerja, aku ada kereta, ada aku rumah, aku. Tak kisah dah. Abang ke, abang di Felda ke, abang di Velcra ke, abang di Risda ke, abangnya nelayan ke. Aku tahu aku. Aku ambil, aku kerja siang malam pagi petang untuk buat rumah yang besar, untuk kereta yang mewah ni, untuk aku, untuk anak aku. Jadi tuan-tuan, sempadannya ialah keakuan. Keakuan ni.
Dan kita dibajuk oleh Barat, namanya pahamannya, pahaman individualism. Sebagai coach, tuan-tuan, Ustazah Dina ni coach. Pahaman individualism, individualistik, mementingkan diri sendiri, sudah disemat dalam jiwa kita, dipupuk, gunakan bahasa Ustazah Faizah, dipupuk oleh budaya Barat ini. Ini juga merupakan halangan kepada nak membina kesatuan dalam keluarga. Macam mana Ustazah Dina? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik, soalan tentang keakuan ni perkara yang sangat-sangat mengakar lah sebenarnya ya. Baik, jadi banyak masalah kita dekat dalam dunia ni adalah apabila kita tercetus rasa keakuan ke arah yang dibajai nafsu. Ya, baik, keakuan ini contohnya di dalam Al-Quran Allah sebut qu anfusakum wa ahlikum. Ya, Allah sebut bahawa jauhkanlah diri kamu dulu, barulah keluarga kamu daripada api neraka. Maksudnya Allah suruh kita pentingkan diri, dan secara psikologinya pun kan Datuk kan, Ustazah Faizah, Ustaz Anis kan, memang manusia ni secara psikologinya adalah dia kata satu makhluk yang sangat pentingkan diri. Contohlah kita ambil gambar-gambar ramai kan, tengok balik kat Facebook saya nanti, gambar apa kita cari dulu? Gambar diri sendiri ke tak? Sebab kita memang pentingkan diri kan. Baik, jadi dalam bahasa psikologi dia sebut sebagai semua manusia merasakan dirinya paling signifikan, dirinya yang paling penting. Ya, baik. Jadi dan itu adalah fitrah kita. Ya, kita memang rasa diri kita penting. Yang tak betulnya adalah macam mana yang Datuk sebut tadi, bila semua tu dibajai oleh nafsu. Ya, alangkah bagusnya bila kita pasakkan dengan apa yang Ustaz Ani sebut tadi, iaitu iman, apa yang Ustazah Faizah sebut iaitu takwa. Ya, bila keakuan kita itu dipasak oleh iman dan juga takwa, maksudnya kita nak Allah sayang kita, maka kita buat baik dengan orang lain, walaupun dengan contohnya adik-beradik yang bermasa muka dengan kita tetap berbuat baik. Ya, kita balas dengan kebaikan. Ya, itu adalah keakuan bagi saya yang menjurus kepada keimanan dan juga ketakwaan. Ya, baik. Jadi adik-beradik kita ni ragamnya macam-macam. Kadang-kadang ujiannya tu okey, ni dari sudut keakuan yang different perspektif ya tu. Contohnya kita kata apa yang berlaku ni sebenarnya, apa yang ujian-ujian daripada adik-beradik yang saya tengok dekat live komen ni, macam-macam komennya kan. Baik, jadi kita ambil bahawa boleh jadi ini adalah ujian untuk aku. Ujian untuk aku adalah datang daripada adik-beradik aku. Kan? Baik, jadi Allah masih nak menguji aku. Ini juga keakuan kan, maksudnya, tapi tengok daripada perspektif iman. Ya, bila Allah nak uji aku, maksudnya Allah sayangkan aku. Allah masih aku nak perbaiki dari sudut yang ini. Kan? Baik, jadi itu adalah keakuan dari sudut kita nak daripada pasak keimanan dan juga ketakwaan, takut kepada Allah. Dan kemudian bila kita dalam adik-beradik kita tu, kita dah faham ragamnya macam ni. Oh, dia ni macam ni, kalau kita buat dia macam ni, ini dia punya respon dia. Kan, kalau kita buat macam ni, ini pula respon dia. Yang ni dia suka, yang ni dia tak suka. Maksudnya kan kita sentiasa duk ta'aruf lagi. Kan, kita duk ta'aruf lagi. Oh, yang ni adik aku yang seorang ni macam ni. Yang ni lain pula. Dia masalah dia keakuan yang macam Datuk sebut tadi tu. Kita nak orang jadi macam apa yang kita nak. Nafsu lah tu. Kan, keinginan kita. Kan, kita kalau boleh nak kawal semua benda lah. Kan, kalau boleh kita nak hujan turun bila pun kita tetapkan lah. Ya, macam mana kita cakap, semua orang kena terima lah. Ya, macam mana kita buat, semua orang kena berlapang dada lah. Dan tak ada pula rasa nak minta maaf. Baik, jadi bila kita cakap sesuatu, contohnya, kan, kita cakap sesuatu kat adik-adik kita, ada yang marah. Ya, orang yang keakuannya, pasaknya adalah iman, dia akan cepat minta maaf. Betul? Ya, berbanding dengan orang yang keakuan pasaknya adalah nafsu, dia akan buat macam mana? Dia marah balik. Tu yang jadi makin tak ngam tu. Tu yang makin jadi bermusuh-musuh tu. Ya, baik, jadi sebab itu pasak kepada apa-apa silaturahim yang diredai Allah, yang diberkati oleh Allah itu adalah iman dan juga takwa. Apa-apa jadi pun kita dulu istighfar. Kan?
Sebelum kita nak cepat-cepat tembak orang lain, adik-adik kita yang lain tu, kita dulu istighfar, cari dulu salah kita. Sebaik benda yang kita boleh buat adalah diam dulu bila ada apa-apa perkara yang kita tak setujui. Sebab apa? Dia macam ni bagi saya, hormat, macam mana yang Ustazah Faizah ada sebut tadi pasal hormat ni. Baik, jadi ragam orang macam-macam, pandangan orang macam-macam. Ustaz Anissa ada sebut tadi tentang nilai sosial dan juga nilai ilmu. Ya, pada pusingan yang pertama tadi. Baik, maksudnya setiap adik-beradik kita ni ada pandangan yang berbeza sebab ilmu kita berbeza, pengalaman kita berbeza, rakan kita berbeza. Jadi yang mempengaruhi kita, cara fikir kita pun berbeza. Ya, baik, jadi bila ada pandangan, dengar benda tu, abah saya orang Kedah, dia cakap Kedah, kan, dia kata macam ni kak, senang je, kita tak payah ambil bagi susah-susah, dia kata. Kan, kalau orang kata apa-apa, kan, kita bilang rukun iman ada 6, masuk dalam rukun iman tak? Kalau tak masuk dalam rukun iman, pilah kat dia, hormat je, diam. Kalau masuk dalam rukun iman, tak payah kata dia salah, apa betul je, hak mana salah. Ya, baik, jadi hormat itu adalah satu perkara yang sangat penting sebab kita faham bahawa dalam dunia ni ada macam-macam pandangan, ada macam-macam perspektif, ada macam-macam sisi pandang. Semua pandangan adalah betul daripada perspektif dan sisi pandang masing-masing. Wallahu a'lam bishawab. Allah, terima kasihlah. Tuan-tuan, catchword apa yang disebut oleh Dina tadi ialah iman, tuan-tuan ya, iman versus nafsu. Iman lawan nafsu. Iman keluarga selamat, nafsu keluarga tak selamat. Iman, tuan-tuan, dijagai oleh malaikat-malaikat Allah. Nafsu, tuan-tuan, dalam genggaman iblis dan syaitan. Kalau iblis dan syaitan duduk dalam rumah, ada dalam diri, tuan-tuan, sukar untuk kita membentuk satu keluarga. Caranya, Ustaz ini sebutkan tadi, nak ketepikan syaitan iblis yang ganggu kita ni, salat, taubat, yang disebut tadi, tuan-tuan. Amalan-amalan infradi, amalan-amalan persendirian, amalan-amalan jama'i yang sering berlaku dalam rumah kita. Zikirnya, doanya, doa-mendoanya. Inilah tuan-tuan yang boleh mencegah daripada berlakunya, runtuhnya keluarga yang sangat-sangat merupakan satu perkara yang sangat penting dan merupakan anugerah penting yang termahal yang diturunkan oleh Allah kepada kita, tuan-tuan. Saya nak pergi kepada Ustazah Faizah. Ustazah, ya, kalau kita tengok dalam masyarakat kita lah, saya pun saya rasa ni, tuan-tuan, adik-beradik saya 8 orang. Ustaz Ernest tadi adik 8 orang, saya pun adik-beradik 8 orang. Dan 8 orang ni berbeza-beza dari segi social status. Ada yang terdulu-dulu, yang lebih hidup lebih lama daripada kita, peluang belajar kurang. Maklumlah tuan-tuan ketika itu dan sebagainya. Tapi yang set yang lain, nampaknya peluang belajarnya bagus. Bila belajarnya bagus, dulu-dulu tuan-tuan belajar bagus, bukan kita cari kerja, kerja cari kita, tuan-tuan. Orang cari kita untuk bekerja. Maka tuan-tuan akan timbul 2 segmen dalam keluarga. Satu yang dikatakan seemingly successful, satu yang seemingly not successful. Tuan-tuan, bila timbul keadaan macam ini dengan isteri, dengan berbagai-bagai lagi ragamnya, akhirnya ada jurang antara adik-beradik. Katakanlah tuan-tuan, anak yang nombor 3 tu rumahnya besar, duduk di tempat yang mewah, keretanya besar, anak-anaknya cakap orang putih, tak cakap Melayu pun. Jadi yang kerja yang berada di kawasan-kawasan luar bandar, minta maaf saya sebutkan di Felda dan sebagainya, rasa tak nak datang, rasa segan nak datang. Kalau anak kita duduk pun tuan-tuan, emaknya bagi signal. Itu rumah pakcik sendiri, rumah makcik sendiri, rumah adik-beradik sendiri, tuan-tuan. Rasa tak sedap, rasa tak seronok, rasa tak selesa. Sebab perbezaan social status. Dan saya nampak, tuan-tuan, perbezaan social status ini juga merupakan satu jurang yang memisahkan antara satu bentuk keluarga, satu segmen keluarga yang kurang bernasib baik dengan satu segmen keluarga yang bernasib baik. Dan ada yang memberitahu saya, tuan-tuan, ada dalam keadaan kehidupan moden ni, Ustazah Faizah, ada nak berjumpa dengan kakak dan berjumpa dengan abang, terpaksa buat appointment, tuan-tuan. Can you imagine di kalangan orang kampung apa itu appointment? Nak jumpa adik, nak jumpa abang, kena ada appointment. Masya Allah. Macam mana Ustazah Faizah? Inilah masalah fenomena yang berlaku dalam masyarakat kita hari ini. Okey, Datuk, cuba tengok jari Jari kita ni sama tak ukurannya tu?
ada tinggi, ada kecil, ada rendah. Begitulah apa yang ada dalam keluarga kita. Jari kita ni pun tak sempurna. Bukan semua sama ketinggiannya tu. Apa yang Allah beri tu ada sebabnya. Jadi dalam sebuah keluarga, kata tak payah pandang jauh lah dalam keluarga saya jugalah Jadi dalam keluarga kita ni kita sendiri kita tahu, kita kenal apa pengalaman yang kita ada, pendidikan tahap kita bagaimana, adik-beradik kita yang ni, yang ni macam tu kan. Jadi sebenarnya saya melihat didikan yang saya sebut tadilah, saya akan ulang balik. Saya anggap pendidikan akhlak adalah satu tapak yang sangat kuat. Iman adalah yang asas, iman yang kuat, iman yang kukuh, keimanan yang sangat mantap, keyakinan kepada Allah, kepada Tuhan yang kuat akan membuahkan akhlak yang mulia. Jadi saya lihat pendidikan akhlak yang saya cuba tanamkan pada diri saya dan juga anak-anak adalah saya akan cakap pada anak-anak saya, paling dekatlah, contoh paling dekat, saya kata tak kisah abang kamu lebih pandai daripada adik, adik lebih pandai daripada yang paling bongsu, kamu adalah sama. Kamu mempunyai IQ yang berbeza yang Allah anugerahkan yang kamu perlu hargai. Jadi kamu perlu hargai dan kamu kena tunjuk yang terbaik. Bila kamu ada ilmu, kamu lebih baik daripada adik yang kurang. Maksudnya kadang perkembangan otak kita ni berbeza. Okay? Jadi saya kata dengan anak-anak, saling terima, saling hormat, menghormati pandangan masing-masing. Walaupun adik kamu kecil, kalau dia kata benda tu benar, betul, kamu kena terima. Jadi di situ saya memupuk kasih sayang itu berlandaskan iman. Saya kata apa-apa yang kita buat, mestilah berlandaskan kita sayang kerana Allah, kita hormat adik-beradik kita kerana Allah, kita terima nasihat kerana Allah. Apabila semua yang kita lakukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, apa saja pandangan daripada adik yang kecil, dia anggap adik dia tak berapa pandai, adik dia masih sekolah rendah, dia akan boleh terima. Kerana dia kata hidup ini dipenuhi dengan teladan, hidup kita meneladani kehidupan cara Rasulullah. Saya biasa sebut dengan anak-anak murid saya juga, kehidupan kita hanya untuk Allah Ta'ala dan hidup kita mesti mencontohi Nabi. Role model kita adalah Rasulullah. Tidak ada lain, hanya Rasulullah. Bila kita hidup kerana Allah, cinta Nabi, apa saja yang kita buat, tindak tanduk yang kita buat akan berlandaskan Islam dan memberi kesejahteraan kepada diri kita, kesejahteraan kepada kita punya mental, fizikal, rohani kita dan beri kesan, impak yang positif kepada masyarakat. Wallahu a'lam. Allah, cantik tuan-tuan ni. Tuan-tuan dah habis kepada second round ni. Tuan-tuan bayangkan tuan-tuan ni, macam mana pembentangan yang dibuat, idea yang diketengahkan tuan-tuan puan. Daripada Ustaz Ernestnya, Puan Dina, Coach Dinanya, dengan Ustazah Faizahnya, Masya Allah tuan-tuan. Tapi yang saya dapat sekarang, tuan-tuan puan, iman, taqwa, akhlak. Dan itulah tuan-tuan puan, kalau misalnya keluarga ditegakkan atas tiga tiang ni, tiang akidah, tiang syariah, tiang akhlak. InsyaAllah tuan-tuan, InsyaAllah kalau dapat ditegakkan akidah, syariah, akhlak, datanglah badai bagaimanapun. Datanglah taufan dalam apa bentuk pun. Sama ada didatangkan daripada abang sulung, abang nombor 2, kakak ngah, kakak kecil. InsyaAllah tuan-tuan, keluarga masih tegak. Sebab iman, sebab taqwa, sebab ihsan. Inilah tuan-tuan. Jadi maknanya mengakhirkan kepada yang kedua ni tuan-tuan. Iman. Apa dia? Islam, iman, taqwa, ihsan. Tak boleh lari daripada itu. Jadi kalau ada keluarga-keluarga sekarang ni tuan-tuan dan puan yang tidak bertegakkan kepada iman, taqwa dan ihsan, tidak tegak kepada akidah, tidak tegak kepada syariah, tidak tegak pada akhlak, baliklah ke pangkal jalan. Baliklah ke pangkal jalan. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Ini jalanku yang lurus. Jangan ikut jalan yang lain. Ikutlah jalan ini. Inilah jalan yang telah diteroka oleh junjungan besar Nabi Muhammad. Macam Ustaz Faizah kata, contoh role model kita tidak ada 2, tidak ada 3, 1 aja
iaitu junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berehat sebentar, tuan-tuan dan puan, insya-Allah kita dengar pesanan daripada Yayasan Sabha. Mungkin ada perkara yang nak disampaikan kepada kita, insya-Allah. Kita Anjur Husnul Khatimah ialah sebuah projek bagi mengisi saudara keperluan insan-insan di permukaan bumi ini, iaitu untuk mati dalam husnul khatimah sesuai dengan doa kita. Allahumma khtim lana bihusnul khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Insya-Allah sebuah projek, sebuah kampus, sebuah kompleks yang dinamakan Anjur Husnul Khatimah yang akan didirikan tidak berapa lama lagi, dan insya-Allah akan memberikan khidmat yang terbaik kepada seluruh umat Islam untuk hidup dalam Islam dan mati dalam husnul khatimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anjur Husnul Khatimah. Para penonton yang dihormati sekalian, alhamdulillah, syukur kita pada Allah kita dapat menyambung, tuan-tuan dan puan. Ini pusingan yang ketiga, tuan-tuan dan puan. Saya nak pergi dulu kepada Ustaz Imam Ernest, tuan-tuan. Ustaz, kita ni yang pemecah yang pertama, Ustaz dah sebut tadi, secara tidak langsung pun disebut oleh Ustaz Zafar Izzah tadi. Apa dia? Tuan-tuan, bila ibu dan ayah meninggal, ibu dan ayah ini, saya lah dalam keluarga saya pun, mak dan ayah masih ada, setiap minggu kita balik. Abang balik, kakak balik, adik balik, semua balik. Anak saudara saya dapat tengok, sepupu saya dapat tengok, sebab mak dan ayah masih hidup. Mak dan ayah saya telah pergi, maka pergi jugalah keakraban keluarga kita, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi Ustaz Ernest, macam mana mak bapak ni sebagai faktor penyatu yang mesti dihormati oleh anak kita. Syukur sangat mak dan ayah masih hidup. Syukur sangat pintu syurga terbuka kerana mak dan ayah masih hidup. Tuan-tuan ingat tak, satu hari Nabi nak membagi khutbah, masuk pijak tangga yang pertama, tuan-tuan amin. Pijak tangga yang kedua, yang ketiga, Nabi sebut amin, amin. Jibril, tuan-tuan, menampakkan dirinya, menyebutkan antaranya, celakalah umatmu wahai Muhammad, dalam mana mendapati ibu dan ayahnya masih hidup, gagal mereka mengkhidmati, syurga tertutup buat mereka. Ya Muhammad, amin ya Jibril, benar wahai Jibril. Tuan-tuan, sebab itu Ustaz Anis, tolong bagi tahu anak-anak, adik-adik seluruh yang mengikuti program kita ni, paculah, pupuklah, buatlah apa saja ibu dan ayah masih hidup. Inilah ejen-ejen penyatu kepada keluarga sampai kepada generasi yang akan datang ini. Macam mana Ustaz Anis? Silakan. Ya, terima kasih Ustaz. Kita ni adalah, kita berfikir ke belakang balik Ustaz ya. Kita duduk dalam rahim mak kita lebih kurang hampir 9 bulan, Masya Allah. Kalau kita khayal-khayal Ustaz duduk 9 bulan, dengan berbagai derita, dengan air mata, dengan kesusahan, dengan kepiluan, Masya Allah. Kemudian Ustaz, selepas itu kita keluar pula, bersalinnya dengan bertarung nyawanya kepada Allah. Bertarung nyawanya kepada Allah, koyak dagingnya, muntah macam berbagai air matanya. Dia lupa dengan menahankan segala macam bentuk derita. Segala macam bentuk derita. Itu diungkapkan di dalam surah Al-Quranul Karim. Kemudian menyusuhkannya selama 2 tahun. Dengan berbagai cara deritanya, dengan cara Masya Allah, kalau kita fikir Ustaz masa kita kecil, dengan kencing kita, dengan berak kita, dengan segala kerenah kita. Kita sakit, mereka tak sakit. Mereka kita tidur, mereka tak tidur. Mereka tak makan, kita yang makan. Mereka kenyang, mereka lapar. Tengok Ustaz, Allah ungkapkan dalam Al-Quranul Karim dalam surah Al-Isra. Cantik sangat ayat ini. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana.
Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffi wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Siapa mak bapak kita? Kenapa Allah ungkap ayat itu bagi menyelesaikan masalah limit manusia dalam dunia ini? Allah memperhitungkan sejak derita mak kita mengandung. Allah memperhitungkan sejak mak kita bersusah payah. Allah memperhitungkan. Macam saya di kampung Ustaz, mak saya mengandung 8 bulan, bawa ke sawah. Bawa adik saya di samping. Bawa beras junjung dekat kepala, bawa makanan, bawa cangkul. Mungkin anak-anak sekarang mungkin tak melihat derita itu Ustaz. Mungkin Ustaz merasakan, mungkin Ustazah merasakan mak bapak kita tengah mengandung. Mereka tidak pernah makan KFC, mereka tidak dapat daging, mereka susah nak makan ayam. Berlumuran mereka dengan lumpur balik. Mereka pergi ambil sampai balik pula ke rumah, mengambil air pula di sungai, masak nasi pula petang. Untuk suami mereka, untuk ayah kita. Tak pernah pun mereka mempertikaikan apa yang mereka korbankan kepada. Sampai sekarang mereka tidak teringat derita mereka kepada kita. Apakah tidak wajar Tuhan kata wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Manusia ini berhak hanya untuk menyembah Allah dan mengabdi kepada ibu bapa dia. Gagal dengan mak kita, gagal dengan ayah kita, gagal dengan mak, semua hidup kita akan gagal total Ustaz. Tak ada nilai. Tak ada nilai solat, tak ada nilai akidah. Tak ada nilai akhlak. Bila kita sampai kepada mak bapak Ustaz, bukan soal kita emosi Ustaz. Minta air mata saya yang jatuh pada malam ini cukup untuk menebusi dosa-dosa kita. Mak kita tidak pernah. Mak kita tidak pernah menceritakan hal derita dia ketika dia bersalin. Tidak pernah ada bercerita ketika membesarkan kita masa kecil. Kepala kita diusap hari-hari. Dan tidak pernah mengecewakan kita, membangunkan semangat kita supaya menjadi manusia. Allah satu hanya minta kepada kita, fala taqul lahumā uff. Kamu jangan bercakap kepada mereka. Wa qul lahumā qawlan karīmā. Kamu hendaklah cakap yang baik-baik. Waqfid lahumā janāha dzulli minar rahmah. Katakanlah benda-benda yang baik, yang lebih menyejukkan, yang mendatangkan rahmat. Wa rabbirhamhumā kamā rabbayānī shaghīrah. Mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya mengampunkan dosa-dosa mereka. Sinonim ayat ini Ustaz, seakan-akan Tuhan menampar manusia yang dilahirkan oleh ibu-ibu yang tidak berterima kasih dengan mak. Bukan Nabi suruh. Tapi Allah yang menciptakan kita, menyuruh mengabdi kepada mak bapak. Wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayānī shaghīrah. Katakanlah kepada Allah, mintakan kepada Allah supaya dosa-dosa mereka diampunkan Allah, supaya mereka dikasihi Allah sebagaimana mereka mengasihi kamu masa saat kecil. Seakan-akan Tuhan mengingatkan pengorbanan mereka masa kita kecil. Mereka tak sedar kita seorang dinar yang jadi menteri, ada yang jadi Perdana Menteri, ada yang jadi cikgu, ada yang jadi jutawan. Tiba-tiba mak nombor 5, tiba-tiba mak nombor 7, tiba-tiba mak tak guna. Saya nak undang tuan-tuan yang mendengar di luar sana. Tidak ada nilai, tuan-tuan. Tidak ada nilai kehidupan kita kalau kita gagal menempatkan mak bapak kita sebagai yang telah dikehendaki oleh Allah. Bayangkan antara Allah dengan mak bapak digandengkan dalam ayat wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah berkehendak supaya kamu menyembah Allah Subhanahu wa taala, kemudian kamu mengabdikan kepada ibu bapa kamu. Sekian Ustaz. Terima kasih, masya-Allah. Tuan-tuan ya, begitulah Ustaz Ernest nak menggambarkan tentang tak cukup dengan bahasa perkataan, kena bahasa air mata nak pujuk tuan-tuan. Sayangilah mak, sayangilah ayah, tentang khidmatilah mak, khidmatilah ayah. Ajak tuan-tuan, ada adik-beradik kita yang tuan-tuan yang tak ngam sikit dengan mak tuan-tuan, lupa kalah. Ingat mak,
bila melahirkan kita tuan-tuan, nyawa mereka berada di hujung-hujung rambut mereka. Hadis menyebutkan begitu tuan-tuan. Kepada misalnya abang Long, oleh kerana pengaruh isteri pula tuan-tuan dan puan, menyebabkan renggang hubungan kekeluargaan kita. Malam ini tuan-tuan, bertaubatlah. Bertaubatlah. Tuan-tuan, bertaubatlah. Besok bangun pagi pukul 5, sembahyang taubatlah 2 rakaat. Usalli sunnat taubati raka'ataini lillahi ta'ala. Nangislah di depan Allah. Nangis di depan Allah. Tak ada cara lain tuan-tuan. Tak ada cara lain. Itulah caranya nak mengukuhkan keluarga, nak memulakan satu penghidupan baru. Dalam musim COVID-19 ni tuan-tuan, banyak sebenarnya muhasabah yang kita kena buat. Antara muhasabahnya ialah mengenai keutuhan keluarga. Mengenai adik-beradik yang tidak ngam itu, ngamkan tuan-tuan. Malam ini kita ngamkan adik-beradik kita. Nak pergi kepada coach. Saya tak mau panggil Ustazah dah. Coach Dina. Coach, you mesti Coach Dina ni tuan-tuan, dia punya speciality dia ialah personality development. Kendiri ni. Itu dia punya kekuatan di dekat situ. Dan saya nak menyebutkan, bila kita pergi kepada kendiri begitu ni, sudah tentu salah satu areanya ialah kepimpinan. Jadi saya nak sebut kepimpinan keluarga ni. Kegagalan keluarga kita meletakkan batu asas dan menegakkan kesatuan dalam keluarga, adik-beradik menjadi ngam, pasal, minta maaf saya sebut ni, ayah-ayah tidak mainkan peranannya. Ayah-ayah terlalu sibuk di luar. Ayah-ayah terlalu sibuk mencari rezeki. Ayah-ayah terlalu sibuk menambahkan pendapatan. Ayah-ayah terlalu sibuk dilambung oleh dunia ni tuan-tuan dan puan. Hingga nampaknya tak nampak keperluan untuk menyatukan hati anak-anak. Untuk anak-anak itu menghormati antara diri mereka, antara mereka. Untuk anak-anak itu tuan-tuan, memberikan tuan-tuan dan puan kedudukan kalau Abang Long, cara Abang Long dia hormati cara Abang Longnya. Kakak yang sulung dia hormati cara kakak yang sulungnya. Kadang-kadang tuan-tuan kita dengar, mungkin bahasa orang lain tak apa, tapi bahasa saya lah tuan-tuan, kalau bercakap aku dengan kakak, engkau, aku engkau, mak saya akan ambil cili mulut kita tuan-tuan dan puan. Begitulah nak hormat kepada kakak, nak hormat kepada abang, nak hormat kepada... Mak saya cili betul tuan-tuan, cili betul. Jadi, Coach Dina, kenapa mak kita, bapak kita, yang sedar, yang tak sedar, saya kata, yang kepimpinan, yang tak sedar, yang sedar ni, kenapa sampai begitu sekali? Mak saya cili mulut kita. Kalau kita menggunakan kata-kata, apalagi kata bodoh. Rumah saya tuan-tuan, haram kataan bodoh ni. Haram tuan-tuan dan puan. Janganlah kata bodoh, balul, tolol. Macam mana apa ni? Coach Dina. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik, jadi seperti mana yang Datuk bagi tahu tadi tu, Datuk Habak tadi tu kata mak ayah itulah dia punya tunjang dia sebenarnya dekat dalam ketua keluarga itu ialah ayah, ya, dan kemudian dibantu oleh ibu. Ya. Baik, jadi antara sifat kepimpinan lah yang paling utama lah bagi saya, ya. Kadang-kadang kita ingat kan kepimpinan ni mesti maksudnya kena ada jawatan, kena ada watika pelantikan. Tak, kan? Baik, kadang-kadang dia datang sebab kita adalah pemimpin bagi saya adalah orang yang mengatur ataupun orang yang membawa nilai kepada keluarga tu. Kadang-kadang bangahnya tak semestinya yang sulung kan. Tak, kita yang dewasa ni lah, waktu kecil lain kan. Jadi dalam kepimpinan, sifat yang paling utama bagi saya adalah sifat tanggungjawab. Ya, orang hari ni Datuk, saya duk tengok kan, apa ni Ustaz, dia ada macam kita nyanyi kecil-kecil dulu lagu Bangau Oh Bangau tu, ingat tak? Kan? Bangau Oh Bangau, kenapa kau kurus? Sebab ikan tak nak timbul. Kenapa ikan tak nak timbul? Rumput panjang. Kenapa rumput panjang? Kebau tak nak makan. Kenapa kebau tak nak makan? Sampai last sekali dia apa? Sebab ular kata memang makanan aku. Baik, masalah dia adalah kita suka salahkan orang lain, kita suka nak tuding-tuding jari, kita suka nak bagi alasan macam-macam. Bila kita kurang bertanggungjawab, maka kita tak ada sifat seorang pemimpin sebenarnya. Ya, baik, jadi kita kan nak jadi orang yang bertanggungjawab ni di dalam diri kita ni, maksudnya dalam bahasa orang putih dia apa dia tu, kita sebut sebagai responsibility.
Kan? Responsibility ni daripada dua perkataan, iaitu response dan ability. Maksudnya ability to response. Kan? Kemampuan kita untuk memberi respon kepada apa yang berlaku. Bagi saya, kesibukan dunia hari ini bukan satu alasan untuk para ayah tidak ambil peduli tentang apa yang berlaku dalam keluarga. Ya, walaupun masa kurang, dari sudut kuantiti masa kurang, kualiti masa masih boleh dioptimumkan. Ya. Dengan cara iaitu perkara yang paling utama adalah dia kena sentiasa beri respon kepada, ada kemampuan untuk memberi respon pada apa saja yang duk berlaku kat dalam keluarga dia. Ya, jadi report datang dari mana? Datang dari timbalan lah pada mak dia. Kan kita kan Ustazah Faizah, ibu-ibu ni kan, kadang-kadang satu hari tu dengan anak-anak kita tahu je lah apa yang duk jadi kat rumah tu. Ayahnya ke mana-mana betul tak? Tapi dia nanti bila ayahnya balik, benda pertama kita buat, yelah baju air minum kan, sambil dia minum kita buat apa? Mamang tahu tak tadi? Kan? Tadi report baik ada, report tak baik pun ada. Ya, bila ada report-report tu, maka nak tunjukkan kita ni masih memimpin keluarga tu walaupun kuantiti masa kita sedikit. Jadi macam mana kita buat? Kita kualitikan dengan memberi respon. Tunjukkan kemampuan kita untuk memberi respon. Saya suka dengan Datuk Dr. Sali masa saya remaja dulu kan. Saya ada summer camp masa tu, Datuk buat summer camp. Best summer camp Datuk ni, dia datang yang ujung-ujung je sebenarnya. Tapi dia tanya kepada semua fesi ni apa yang jadi sepanjang tu, waktu dia cakap yang last tu, macam dia ada sepanjang program. Maksudnya, benda itulah yang kita, semua orang rasa macam teruja. Bila dia cakap, ini jadi, macam seolah-olah dia ada. Sama macam dekat rumah. Ya, jadi ayah-ayah, walaupun kita punya kuantiti masa tak banyak. Ya, kita keluar berdakwah, kita keluar bekerja, kita keluar mencari nafkah, tak ada masalah. Ya, yang paling penting, yang ibu dah tahu apa benda yang jadi, bagi report dekat ayah. Bukan kita nak mengumpat anak kita, tak. Ya, kita kena bagi tahu sebab dia adalah pemimpin. Dia kena tahu apa yang jadi dekat dalam keluarga ni, perkembangan keluarga dia macam mana. Dan kemudian bila ayah dapat dia punya report dia, apa benda nak kena buat, maka tunjukkan kemampuan ayah untuk respon. Pergi panggil contoh lah kan, panggil Abang Long. Tadi Abang Long ada berebut barang dengan adik ya? Kan? Adik nak tengok kejap je kan, respon. Lepas ni, sebab dia macam ni kan, Ustazah Faizah, kita ni ibu-ibu kita tahu. Kita selalu sangat berletih. Dia macam lama-lama kan, dia macam tak heran dah, lantak lah Umi nak cakap apa, cakap lah, betul tak? Tapi kalau bapak dia yang cakap, sekali je berdesuk dia pergi. Betul tak? Sebab tu kuasa, power cakap ayah ni. Sebab tu ayah-ayah kena bercakap. Kan, tak boleh diam aja, tak boleh. Ya, baik. Jadi sebab itu kita kena tunjukkan kepimpinan itu dengan cara yang paling simple yang macam tu je Datuk. Hari malam ni saya nak share tips je. Ya, baik, kembali kepada Datuk. Terima kasih Datuk. Terima kasih, masya-Allah tuan-tuan. Coach ni bercakap betul-betul macam coach lah tuan-tuan ya. She is really a coach. Tuan-tuan tengok dengan tips dia. Tuan-tuan sedar tak sedar? Walaupun dia tak sebut 1, 2, 3, 4, 5 tetapi all the way tips tuan-tuan. Macam mana caranya nak menyelesaikan masalah. Macam mana caranya nak keluar masalah. Apa dia masalah di hadapan kita. Apa dia bidang masalahnya. Apa dia setakat mana tuan-tuan dia punya gravity masalah dia. Itu question tuan-tuan. Masya Allah. Nanti tuan-tuan kita akan teruskan perbincangan kita nanti satu hari nanti. Dan kita nak kekalkan 3 orang ni seronok ni. Kalau tengok ulasan-ulasannya pun tuan-tuan ni, para penonton akan teruja dengan perbincangan pada malam ni. Saya nak mengakhirkan nak pergi kepada, sebelum tu tuan-tuan like and share, tolong tuan-tuan like and share. Bagi tahu seramai-ramainya penduduk dunia ni. Sebab kita internet ni satu dunia. Anak kita yang belajar di Rusia sekarang ni boleh tengok tuan-tuan real time. Anak kita yang belajar di San Francisco, kalau ada saudara kita, bagi tahu dia real time tuan-tuan. Anak saya yang ada di Jeddah tuan-tuan, yang bekerja di Bank Islam di Jeddah sana, real time dia boleh tengok sekarang tuan-tuan. Inilah kehebatan internet yang kita sudah menggunakannya untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan ni kepada Ustazah Faizah. Ustazah, cuba kita tanya keluarga, tanya mak, tanya ayah, tanya siapa dalam keluarga. Siapa nama anak saudara kita? Saya ada 8 adik-beradik. Tahu tak kita tuan-tuan? Abang sulung kita berapa orang anak, abang nombor 2 berapa orang anak, abang nombor 3 kakak berapa orang anak dan nama-nama anak saudara kita.
Saya sendiri angkat tangan tuan-tuan. Saya tak tahu. Bukan tak tahu. Tak jelas, tak berapa jelas, suruh teka. Biasanya tekaan saya tak tepat, tuan-tuan. Nombor 2, tuan-tuan. Nama menantu anak dan kakak kita. Abang kakak kita. Menantu dia. Nama menantu. Ingat, tuan-tuan. Tak ingat. Tak tahu. Pasal lama tak jumpa. Nombor 3. Berapa orang anak-anak kakak, anak abang kita, kita lurutkan daripada yang sulung sampai yang bongsu. Anak kita. Anak perempuan kita wali, tuan-tuan. Kita wali, tuan-tuan. Kita tak tahu. Masya Allah. Sedih kakak kita, tuan-tuan. Kalau kita tak tahu anak dia berapa orang. Tak tahu nama anak-anak dia. Tak tahu kita, tuan-tuan, oleh kerana jaraknya hubungan kita dengan dia. Dan bila kali akhir, tuan-tuan hadir dalam perhimpunan keluarga, dalam mesyuarat keluarga, dalam pertemuan keluarga, bila yang terakhirnya? Anak-anak kita bila nak ada hari keluarga ni, tuan-tuan, kadang-kadang gagal hari keluarga. Macam-macam alasan. Dan alasan tak masuk akal, tuan-tuan dan puan. Tidak menghadiri mesyuarat keluarga, pertemuan keluarga dan sebagainya. Inilah yang berlaku. Dan saya nak akhir, tuan-tuan. Bila kali terakhir, tuan-tuan dan puan-puan menziarah Abang Nun yang duduk di Kok Diang sana? Bila kali terakhir, tuan-tuan, kita menziarah abang-abang kita, kakak kita, tuan-tuan, yang kahwin dengan orang besut, Nun dia besut di Kuala Berang di sana di Terengganu. Bila, tuan-tuan? Inilah dia masalahnya. Tuan-tuan ya, bila hari raya tak pergi, jauh sangat. Tambang banyak, betul banyak, minyak banyak, petrol banyak, macam-macam alasan. Akhirnya tak berjumpa dengan abang, tuan-tuan. Dah 5 tahun tak berjumpa dengan abang. Inilah yang berlaku, tuan-tuan. Dalam keadaan Allah berikan seluruh jenis Malaysia. Jalan rayanya yang baik, highway-nya yang baik. Mana ada jalan kampungnya semuanya tak. Tuan-tuan, basnya bagus, trainnya bagus, semuanya bagus. Tetapi hati tak bagus, jiwa tak bagus. Ukhuwah tak bagus, silaturahim yang tak bagus. Macam mana Ustazah Faizah? Sebenarnya itulah yang berlaku dalam masyarakat hari ini, doktor. Jadi kita lihat sebenarnya kita nak mengembalikan ukhuwah tu dalam keluarga kita. Sebenarnya kita kena, saya cadangkanlah, kita buat beberapa aktiviti dan sebenarnya aktiviti yang kita cadang tu sebenarnya macam doktor kata lah, jangan buat alasan lah. Kadang-kadang aktiviti panjang dalam setahun tu. Tapi bila kita plan-plan, cantik-cantik, tengok-tengok tak boleh. Kerja lah, jauh lah, macam tu lah macam yang doktor sebut tadi. Jadi saya melihat sebuah keluarga tu dia akan bersatu, kasih sayang akan dipupuk. Dia adalah role modelnya dalam keluarga tu adalah ibu ayah. Kita sebagai anak-anak akan melihat, oh, mak ayah kita macam ni. Bila ada perhimpunan keluarga, anak-anak akan melihat, oh, mak ayah aku sangat rapat dengan abang dia. Mak ayah aku sangat rapat dengan adik-beradik yang lain. Jadi di situ anak-anak kita akan menyerap, kata apa, sedut tindakan kita tu. Macam ni sebenarnya didikan silaturahim tu sebenarnya contohnya daripada mak ayah aku. Bukan sekadar mereka membaca, bukan sekadar mak ayah hanya berkata-kata. Dan saya lihat, alhamdulillah lah dalam keluarga sebelah suami saya setakat ni. Kalau perjumpaan keluarga tu dalam setahun tu banyak. Bukan kita tunggu macam ada event yang besar. Jadi saya tengok kita bacaan tahlil lah. Kalau setahun tu tahlil itu disekalikan dengan keluarga, dengan hari lahir, sambutan hari lahir. Bukan seorang dua orang, ada panjangnya, 3-4 orang lah. Jadi dalam setahun tu ada, rasanya adalah 5 kali lah. Jadi bila anak-anak kata, oh bila lagi event tu nak ada. Dan di situlah mereka lihat macam mana kita communicate dengan adik-beradik, dengan ipaduai. Jadi anak-anak kita dia saling rapat dengan sepupu-sepupu dia. Dan dia nampak macam mana suami kita communicate dengan mak dia, dengan adik-beradik dia. Dan di situlah saya akan ingatkan anak, begitulah kita kena mencontohi macam mana bapa awak komunikasi dengan mak dia, dengan adik-beradik dia. Macam itulah yang ibu nak, yang umi nak. Kalau katalah sebelah kita tak macam suami kita, jadi kita kata pandang yang benda yang baik, perkara yang baik untuk kita contohi. Jangan pandang benda yang tak baik. Jadi itulah yang sebenarnya saya melihat ibu bapa ini adalah contoh teladan yang baik dalam memupuk silaturahim, dalam mewujudkan, kita buang kata tak ngam tu.
kita masukkan perkataan ngam. Bila sebut ngam ni maksudnya dia melibatkan emosi dah tu. Dan ahli panel yang lain. Bila kita sebut ngam, sebenarnya dalam hati kita tu ada rasa tak puas hati, kita benci, kita menyampah, kita geram kan. Kalau kita cakap dengan kawan, aku dulu tak ngam dengan dia. Dulu aku ngam, sekarang tak ngam. Aku tak puas hati, aku menyampah dengan bos untuk aku tak ngam betul dengan bos aku. Menyampah betul dengan cara bos aku. Jadi sebenarnya tu melibatkan emosi kita yang negatif dan akhirnya beri efek kepada kita punya kognitif dan tingkah laku kita. Jadi sebenarnya apa yang ada pada diri kita, fikiran kita, emosi kita, fizikal kita, jasmani, tindak tanduk kita, sebenarnya itu adalah cerminan kepada anak-anak kita. Akhlak kita, apa yang anak kita ikut, itulah cerminan untuk diri kita juga. Wallahu a'lam. Masya Allah. Cantik tuan-tuan. Itu yang akhirnya tadi disebut. Apa yang berlaku kepada anak-anak kita ialah cerminan diri kita, tuan-tuan dan puan. Anak kita suka mencarut kerana kita mencarut. Anak kita menggunakan bahasa-bahasa kasar kerana kita depan anak-anak. Cakap dengan isteri kita, mak dia bahasa yang kasar. Kalau kita tepat naik angin, tuan-tuan, anak kita pun masuk dalam kumpulan orang yang cepat naik angin. Sebab kita naik angin benda-benda yang remeh tu, mata kita sampai berair-air menunjukkan kita naik angin. Telinga kita, tuan-tuan, nampak macam merah-merah kerana kita naik angin. Tuan-tuan dan puan yang mati sekalian, ya. Alhamdulillah, kita, tuan-tuan dan puan, mintalah tuan-tuan sangat, ya, yang akan datang ni, tuan-tuan, insyaAllah besok pagi, titisan embun pagi. Titisan embun pagi, tuan-tuan, kita nak cerita tentang daifnya agama. Tak minat agama. Suami isteri tak minat agama. Besok tajuknya pagi besok itu, tuan-tuan. Pukul 7 pagi. Pukul 7 pagi, pasangan tidak minat agama. Allah, tuan-tuan. Bukan tak minat main bola, bukan tak minat bowling, bukan tak minat golf, bukan tidak minat makan-makan masakan Korea, bukan tak minat masakan-masakan daripada Cina. Tuan-tuan, tak minat agama, tuan-tuan, tak minat agama. Jadi tuan-tuan dan puan, insya-Allah, dan malam, tuan-tuan, malam besok super juga. Salam husnul khatimah. Malam besok, tuan-tuan dan puan. Penceramah ahli panel yang lain, tajuk yang lain setiap malam. Sudah ada 179 tajuk. Kita sudah bariskan 184 penceramah-penceramah ahli-ahli panel dalam masa 7 bulan kita ke udara ni, tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Jadi yang akhirnya, saudara, saya nak berikan penghormatan kepada Ustaz Ernest untuk dalam 1 minit saja untuk memberikan sedikit konklusi tentang perbincangan kita pada malam ini. Sila Ustaz. Jadi perbincangan kita memang sudah rancak, tapi saya nak tutup dengan sepotong ayat Ustaz. Ini pada saya Quran ini dia ada arahan Tuhan. Jadi kalau kita ikut arahan Tuhan, tak ikut arahan falsafah orang-orang barat, tak ikut falsafah yang namanya juga falsafah, itu tidak berkekalan. Tapi kalau Quran ini wahyunya tulen, asli, ibarat ubat Ustaz. Kalau ubat itu sudah ramai yang menggunakan banyak yang sehat, tiba-tiba kita guna ubat yang lain, itu memang lambat sembuhnya. Nah, apa Tuhan kata dalam masih lagi berada kita dalam surah Al-Hujurat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm. Wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Wahai orang beriman, Allah kata, ijtanibu, jauhi kamu. Kalau kita jauhi sifat-sifat buruk, kita jauhi sifat-sifat yang mazmumah, penyudahnya hubungan silaturahim adik-beradik insya-Allah akan terjawab dan akan teramalkan. Apa yang Allah minta dijauhi? Minadh-dhann, daripada sangkaan-sangkaan. Tuhan kata, inna ba'dadh-dhanni, sangkaan itu dosa. Jadi bila kita sudah bergelimang dengan dosa, bergelimang dengan sangkaan, bagaimana kita nak hubungan silaturahmi? Jangankan keluarga Ustaz, Ustaz sesama Ustaz sendiri. Sesama imam, sesama bilal, sesama pemimpin-pemimpin politik. Kalau ini tak diamalkan, tuan-tuan akan semuanya hancur. Apalagi institusi keluarga yang dimulakan dengan mak bapak ayah. Dimulakan dengan anak ayah, nenek. Di rumah kita sudah hancur. Sebab apa? Buruk sangka kita tengah berkembang-kembang.
Itulah yang dipupuk oleh iblis. Itulah yang dipupuk oleh setan. Itulah yang dipupuk oleh hawa nafsu. Wala tajassasu wala yaghtabukum ba'dah. Jangan kamu mencari-cari kesalahan orang. Jangan kamu mengejek-ngejek. Ini bergabung dua kalimat. Cari, intai, cari, intai, cari, intai. Ejek sana, ejek sana. Ubat ini datang dari Tuhan. Kamu kata jangan istanimu, jauhi kamu. Namanya, terakhir Tuhan kata apa? Ayuhibbu ahadukum ayakula lahma akhihi maitan, 4 kali itu. Adakah kamu suka makan bangkai saudara kamu sendiri? Fakadihtumu, padahal itu paling kamu benci dan paling kamu jijik. Bagaimana lagi Tuhan nak menerangkan kepada kita supaya institusi kekeluargaan ini boleh rapat dan kukuh, dan akhirnya Tuhan buka peluang kepada kita. Innallaha tawwabur rahim. Allah itu maha penerima taubat dan maha kasih sayang. Saya ingatkan saudara-saudara kita semua di luar sana, di mana juga Anda yang dapat mendengar cerita ini, tuan-tuan. Konsepnya, ubatnya, pilnya cukup luar biasa. Jauhi sifat-sifat yang tak diinginkan oleh Allah. Sifat-sifat mazmumah dan bangunkan sifat mahmudah. Insya Allah, institusi keluarga kita yang namanya di rumah, yang namanya di masyarakat, yang namanya berjalan bertetangga, namanya kita berpolitik, namanya kita bernegara, saya yakin dan percaya kalau inilah ubatnya Ustaz, insya Allah kita selamat dunia akhirat. Sekian Ustaz. Insya Allah, Masya Allah. Tuan-tuan cantik, tuan-tuan. Cantik conclusionnya itu, tuan-tuan. Inilah yang kita hendak. Tidak ngam, adik-beradik tidak ngam. Malam ni juga, tuan-tuan. Malam ini juga. Ngamkanlah, tuan-tuan. Hulurkanlah tangan. Peluklah mereka. Peluklah kakak, peluklah abang, peluklah adik. Peluk, jalinkan hubungan di antara kita. Kita hubungan darah, tuan-tuan. Hubungan darah di antara kita. Darah kakak kita sebagainya darah kita. Darah abang kita sebagainya darah kita, tuan-tuan. Dan darah itu seluruhnya mengalir daripada darah kedua ibu bapa, sama ada yang hidup atau telah pergi bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan cemarkan darah ini, tuan-tuan. Jangan cemarkan darah ini. Do not pollute the blood, tuan-tuan. Do not pollute the blood. Jadi sebab itu saya mengharapkan, saya nak bacakan yang akhirnya sepotong hadis, tuan-tuan. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu an, berkata, tuan-tuan, Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang ingin dipermudahkan rezekinya dan ditangguhkan ajalnya, dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia menyambungkan salib persaudaraan silaturahim. Riwayat Bukhari dan Muslim. Tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan Allah memberikan keberkatan pada malam ini. Dan saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala keampunan kepada Allah. Kalau ada yang kita lakukan ini, tuan-tuan tidak selari dengan apa yang dikehendaki oleh syarak, tuan-tuan dan puan-puan. Mudah-mudahan saya harap teman-teman ahli panel, bila saya panggil, bila ofis saya panggil, untuk kita menyertai lagi program seperti ini atas nama dakwah. Atas nama dakwah, tuan-tuan. Marilah kita sama-sama insya-Allah, tuan-tuan, dengan hati yang redha, kita duduk dalam majlis ini, memberikan sedikit apa yang kita tahu untuk kebaikan umat sejagatnya, tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Imam Ernest Sinaga, dan terima kasih kepada Coach Dina Ahmad, dan terima kasih kepada Ustazah Faizah Abbas yang telah pun memberikan, tuan-tuan, saya rasa keseluruhan ketiga telah memberikan yang terbaik input pada malam ini, dan disatukan dengan yang terakhir tadi penutupnya oleh Ustaz tadi, tuan-tuan dan puan. InsyaAllah saya rasakan program malam ini perbincangan yang sangat-sangat berharga bagi saya, dan diharapkan tuan-tuan mendapat faedah yang maksimum daripada apa yang kita bincangkan itu. Cukup setakat itu, tuan-tuan dan puan. Jangan lupa besok pagi pukul 7 kita nak cerita pasangan yang tidak minat agama. Pasangan yang tidak minat agama. Dan pada malamnya, tuan-tuan, pukul 9.15 malam, besok hari Rabu, besok hari Rabu malam Khamis, tuan-tuan dan puan, kita akan bercerita dengan satu tajuk yang lain pula, tuan-tuan. Apapun, tuan-tuan dan puan, insya-Allah mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita. Jangan lupa, tuan-tuan, buku yang disebutkan tu ada 3 buku. Yang terakhir karangan saya, buku ke-41, buku ke-42 dan buku ke-43. Tak maaf, tuan-tuan dan puan.
Saya dah menulis 43 buah buku, tuan-tuan dan puan, yang itulah yang nak diedarkan. Dan hasil daripadanya, semuanya kita salurkan, infakkan kepada kompleks Anjung Husnul Khatimah. Nanti saya akan bagi tahu teman-teman tentang apa dia Anjung Husnul Khatimah. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan, dan apa juga yang kita buat, apa juga tuan-tuan, bukan untuk keuntungan dunia, tapi semata-mata untuk dipersembahkan kepada Allah, untuk mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Cukup setakat itu tuan-tuan, Allah memberikan kekuatan kepada tuan-tuan, kekuatan kepada kita. Terus sokong tuan-tuan, like and share, like and share. Kita ada kita punya YouTube, tuan-tuan, subscribe, and tekan loceng tu, notification tuan-tuan, loceng gitu. Dr. Hassan Ali. Dan kita punya Instagram, Dr. Hassan_Ali. Tuan-tuan, like and share, like and share. Teruskan, dan teruskan. Inilah sesuatunya tuan-tuan yang sangat berharga dalam hidup kita, insya-Allah. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.